Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram. Kisah seram aku kali ini adalah kisah legenda. Kemana saja di pelosok dunia ni, kemana saja kita pergi, pasti kita akan digemparkan dengan kisah-kisah seram. Daripadanya mempunyai kisah-kisah legenda yang tersendiri, dan salah satunya tentulah kisah legenda seram yang disebarkan dari turun-temurun. Kisah-kisah legenda seram atau hantu kebiasaannya berasal daripada kisah benar yang berlaku pada masa dahulu ataupun cerita pasal yang ditokok tambah serta kisah-kisah rekaan yang hanya mahu menakutkan orang ramai. Sebelum aku meneruskan kisah seram aku mengharapkan kepada anda supaya subscribe, share, like dan juga komen tentang kisah seram yang hendak aku ceritakan kepada anda. Tanpa membuang masa lagi, marilah kita mendengar kisah seram aku yang pertama, iaitu kisah seorang DJ radio apabila semasa beliau sedang menjalankan kerja beliau sebagai DJ radio pada kisah-kisah seram di malam hari, dan ada satu pemanggil, iaitu pemanggil misteri. Kisahnya macam ni. Kisah legenda ini berkisahkan tentang seorang DJ radio di negara Malaysia. Dia mempunyai rancangan lewat malam pada tahun 1990, di mana pendengar boleh menelpon untuk berkongsi cerita hantu dengan beliau. Nak dijadikan cerita, pada satu malam seorang lelaki menelpon untuk berkongsi kisahnya. Dia berkata bahawa dia sedang memandu di sebuah lebuh raya pada lewat malam bersama kedua ibu bapanya, isterinya dan bayi mereka. Kesemua penumpang sedang tidur, membuatkan dia juga mengantuk. Tiba-tiba dia ternampak sebuah lori datang dari arah hadapan, tetapi di jalan yang bertentangan. Lori itu melepasinya dengan laju dan belum sempat dia menghadap apa yang berlaku, perkara yang sama berlaku lagi berulang kali. Kemudian perkara tersebut berubah di mana lori tersebut mula muncul di belakangnya dan menyedari bahawa lori tersebut sedang mengejarnya. Cuba untuk tidak panik, dia memucut laju. Apabila dia tiba di atas bukit, tiba-tiba dia ternampak sebuah kenderaan yang menghala ke arahnya. Dia mengelak dengan begitu drastik, tetapi telah hilang kawalan lalu terbabas. Kereta beliau telah terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Kemudian dia memberitahu DJ radio tersebut bahawa kemalangan itu telah membunuh kesemua ahli keluarganya. Dia kedengaran sangat terganggu daripada suaranya, dan sebelum dia meletak telefonnya, pemandu tersebut memberitahu bahawa kemalangan itu juga telah meragut nyawanya. DJ tersebut menyangkakan bahawa ia adalah panggilan prank ataupun ketawa, sekadar untuk nak menakut-nakutkan DJ radio tersebut. Walau bagaimanapun, keesokan harinya apabila ia melihat di dalam akhbar yang memaparkan sebuah kisah di muka paling hadapan sekali, mengatakan bahawa telah berlakunya satu kemalangan di lebuh raya tersebut, sama seperti yang diceritakan oleh
lelaki malam tadi. Sebuah kereta terbabas dan memandu satu pasangan warga emas, seorang suami dan isteri serta bayi mereka. DJ tersebut sangat terkejut melihat berita yang tersebar itu. Dia dengan kelang kabutnya cuba untuk mendengar kembali rakaman pita yang telah dirakamnya tentang kisah misteri yang diceritakan lelaki itu. Namun tiada apa yang didengarinya melainkan bunyi sepi. Inilah kisah seram yang pertama tentang pengalaman seorang DJ apabila beliau berhadapan dengan sebuah kisah misteri ataupun kisah mistik, tetapi kisah itu adalah satu kisah yang benar-benar berlaku ataupun baru berlaku di malam hari ketika beliau sedang menjalankan aktiviti sebagai DJ radio pada kisah seram. Inilah pengalaman yang tak dapat nak dipikirkan bagaimana ia boleh terjadi. Kisah yang kedua. Pada tahun 2006, gambar-gambar yang mengejutkan mula tersebar di laman sesawang Malaysia yang kelihatannya menunjukkan apa yang digambarkan sebagai merman. Boleh diceritakan merman ini ialah ikan duyung yang versi dia seakan-akan bentuk lelaki. Ia dikatakan ditangkap oleh seorang nelayan di pantai Teluk Bahang di Pulau Pinang. Terdapat gambar makhluk ini yang telah diambil dari berbagai sudut di masa tergemparnya cerita ini. Gambar-gambar tersebut telah dilampirkan ke email yang tersebar mendakwa bahawa akhbar-akhbar tidak dibenarkan berkongsi gambar tersebut lagi. Merman itu kelihatan sama-sama seperti manusia dan seolah-olah mempunyai saiz badan kira-kira saiz lelaki dewasa. Terdapat dua sirip panjang yang menyerupai telinga besar di kepalanya. Ia mempunyai dua lengan dan badannya ditutupi dengan sirip dari kepala ke kaki. Tidak lama kemudian, para penyiasat internet mendakwa bahawa gambar itu datang dari jualan eBay di Florida. Tetapi para ahli teori konspirasi tegar bahawa dan percaya bahawa ini hanyalah sebahagian daripada cubaan untuk menutup kisah ini, dan ternyata ataupun terdapat lebih banyak merman di laut Malaysia. Ini adalah sebuah kisah misteri ataupun kisah mistik. Walaupun kisah ini tidak menakutkan, tapi kisah ini benar-benar telah terjadi pada suatu masa yang dulu. Ikutilah aku pada kisah yang ketiga, iaitu sebuah kisah yang telah berlaku juga ke atas negara kita, iaitu negara Malaysia. Sebelum aku meneruskan kisah-kisah seram aku lagi, aku mengharapkan kepada anda supaya subscribe, share, like dan juga komen tentang cerita-cerita seram yang aku kisahkan kepada anda. Apa yang telah anda lakukan kepada aku pada hari ini, semoga ia mendapat kebaikan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara doaku untuk anda semua.